Isa wa Taha khatimun da'ghaya alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Semoga selawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka dan juga kepada keluarga mereka selama hari-hari yang berlalu. Baginda Nabi Isa alaihi salam nabi yang terakhir daripada kalangan Bani Israel. Di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 650 tahun. 650 tahun. Tak ada nabi, tak ada rasul. Kerana Nabi Isa setelah diangkat ke langit, tidak ada lagi rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman itu dipanggil sebagai ahlul fatrah. Zaman yang tidak ada nabi atau rasul yang diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum. So zaman ni kurang lebih 600 tahun ni itu dipanggil ahlul fatrah, yakni zaman mereka-mereka umat yang hidup waktu tidak ada nabi. Dan mereka ini tergolong daripada kalangan orang-orang yang selamat di sisi Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sebab dalam Quran, kami tidak akan mengazab suatu kaum kecuali setelah kami utuskan rasul kepada mereka. Ini dalil daripada Quran menunjukkan orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, ahlul fatrah. Nabi kita diutus menjadi rasul pada umur 40 tahun. Daripada zaman Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi kita diutuskan pada umur 40 tahun, lebih kurang 650 tahun ini, mereka ini ahlul fatrah. Yani mereka golongan berjaya di sisi Allah. Jadi ini juga jawapan kepada mereka-mereka yang seringkali mempertikaikan status kedua ibu bapa Nabi SAW. Jawapan yang pertama, ibu bapa Nabi ahlul fatrah. Mereka yang tergolong daripada kalangan hidup pada zaman tidak ada Nabi yang diutuskan. Jadi clear masalah ibu bapa Nabi SAW bukan daripada kalangan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Mereka ni ahlul fatrah. Itu jawapan yang pertama. Masih lagi banyak lagi hujah-hujah yang lain yang menjawab kepada status kedua ibu bapa Nabi SAW. Saya ingat dulu guru saya pernah sebutkan tentang kisah Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti radhiyallahu anhu wa arda. Al-Imam As-Suyuti ada karang satu risalah untuk membela keislaman atau membela kedua ibu bapa Nabi SAW bahawa mereka bukan orang yang kufur. Dikarang satu risalah namanya Masalikul Hunafa fi Najati Walidai Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini risalah yang dikarang oleh Imam Suyuti menjawab kepada tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kufur, orang kafir, orang musyrik. Imam Suyuti jawab, Masalikul Hunafa fi Najati, di dalam membicarakan tentang najat, berjayanya walidai al-Mustafa, kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya satu hari ceritakan bahawa ketika Imam Suyuti nak karang risalah ni, besoknya dia nak tulis risalah. Imam Suyuti ni subhanallah, orang yang diberikan julukan sebagai Khatimatul Huffaz, yakni Al-Hafiz yang paling terakhir. Al-Hafiz ni menghafal 100,000 hadis. So Al-Imam Suyuti ni Al-Hafiz yang terakhir. Tidak ada lagi orang yang menghafal 100,000 hadis selepas daripada Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu arda. Beliau meninggal tu di Mesir. Makamnya di Mesir. So besoknya dia nak karang kitab ni, iaitu besok azamnya Imam Suyuti setakat malam itu adalah nak karang besoknya satu risalah untuk mendakwa ibu bapa Nabi adalah kafir. Malamnya beliau bermimpi jumpa Nabi SAW. Kata Nabi dalam mimpi kepada Imam Suyuti, ini disebutkan banyak dalam kisah-kisah, dalam himpunan kisah-kisah karamah para awliya. Baginda Rasul Imam Suyuti berjumpa Nabi dalam mimpi. Kata Nabi SAW kepada Imam Suyuti, katanya, wahai Jalaluddin, engkau tak ada orang lain ke nak kafirkan selain daripada ibu bapa aku? Ditegur oleh Nabi dalam mimpi. Bangun daripada tidur malamnya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil pen waktu itu, tulis dengan ilham daripada Nabi SAW risalah yang
masalikul hunafa fi najati walidai al-Mustafa, membela kepada kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So banyak kalau kita buka YouTube sekarang ni orang dok bincang. Ibu bapa Nabi kafir ke Muslim ke, subhanallah. Nak jaga mak bapak kita lah dulu. Nak jaga mak bapak Rasulullah buat apa? Itu pandai-pandai Nabi uruskan. Kita takkan ditanya tentang mak bapak Nabi di hari akhirat. Takkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tanya kita punya mak bapak sendiri. Itu akan ditanya oleh Allah. Itu Allah akan bertanggungjawabkan. Nak sibuk bincang mak bapak Nabi kafir ke Muslim ke, ulama bincang 1000 tahun lepas dah bincang, selesai dah masalah. Jadi mak bapak Nabi SAW, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur para ulama mengatakan mereka adalah daripada kalangan Ahlul Fatrah yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun tak logik kalau Allah Subhanahu wa taala nak kelahiran kekasih Allah baginda Nabi Muhammad, takkan Allah taala jadikan baginda kekasih Allah ini dilahirkan daripada rahim seorang perempuan yang musyrik kepada Allah, seorang perempuan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah, mustahil. Ya. Jadi ini beberapa hal yang kita boleh kongsikan dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan ada sedikit banyak pertambahan perkongsian. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada bab beriman kepada para malaikat.